Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ni sama-sama kita melihat dan membincangkan mengenai dengan peranan isteri Nabi dalam menyampaikan, dalam membantu penyampaian dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sebut tentang isteri-isteri Nabi, rumah-rumah Nabi, sebenarnya di situ ada tempat dakwah. Rumah-rumah Nabi SAW dipanggil sebagai marakizud dakwah, iaitu markas dakwah. Kerana manusia akan jumpa kepada isteri Nabi, mereka akan ingin untuk mengambil syariat yang boleh memberi manfaat pada diri mereka, iaitu pada agama mereka dan juga pada kehidupan dunia mereka. Setiap kemusykilan yang ada dalam diri sahabat, mereka akan berjumpa ke rumah Nabi, sama ada berjumpa dengan Nabi ataupun isteri Nabi, untuk bertanyakan soalan agama. Wal yas'alu amma kana yaf'alu rasul wa yaqul. Maka mereka akan tanya apa yang Nabi buat di rumah, bagaimana semayang Nabi, bagaimana mandi Nabi. Semua mereka akan tanya bagaimana perkataan Nabi, supaya mereka mengambil pengajaran dan juga mengambil teladan apa yang Nabi laksanakan di rumah. Kerana mereka tak tahu, sahabat tak tahu apa yang Nabi buat di rumah isteri-isteri mereka. Kemudian isteri-isteri mereka akan jawab, dan isteri mereka ini, isteri Nabi akan menjawab dan juga akan mengajar kepada sahabat dan juga sahabiah, dan tersebarlah perkataan mereka, riwayat-riwayat daripada isteri Nabi, dan juga tersebarlah riwayat mengenai perbuatan dan juga perkataan Nabi di dalam rumah isteri-isteri Nabi. Sebahagian di kalangan isteri Nabi, mereka mengambil satu bahagian dalam menyampaikan risalah dakwah ini, satu bahagian yang besar, dipanggil bisahmin wafir, secara menyeluruh. Aisyah radhiyallahu taala anha, dia antara orang yang terkedepan di antara isteri-isteri Nabi. Wa kana baituha jami'atan kubra lil muslimin. Rumah Aisyah ini mengumpulkan pelbagai manfaat untuk orang-orang Islam. Wa yakfiha fakhran annaha haddathat an Rasulillah bi 2210 ahadits. Dan cukuplah Aisyah ni dengan satu kebanggaan, kita katakan Aisyah meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis 2110 hadis, 2110 hadis, dalam angka yang cukup besar. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha di kalangan orang yang fasahah dan juga balaghah, iaitu di kalangan orang yang mempunyai kita panggil seperti sastrawan, sastrawan, kerana dia dalam ilmu balaghah ini dia ada fasahah, dan juga ada beberapa ilmunya lain dalam pecahan ilmu-ilmu yang sekarang ini. Dalam ilmu balaghah, ilmu kesusastraan bahasa Arab, ada ilmu apa, bayan. Itu semua sebenarnya ada pada diri Aisyah radhiyallahu taala anha, dan juga dia mempunyai satu kebijaksanaan, kerana dia akan berbincang mengenai masalah-masalah yang mana sahabat berselisih pendapat dalam sesuatu isu, dalam sesuatu masalah. Farawa anha akabiruhum wa fi maqdamatihim Umar radhiyallahu taala anhu. Dan ramai di kalangan sahabat-sahabat senior, yang mana mereka ini meriwayatkan hadis daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, dan antara sahabat yang terkedepan di antara sahabat-sahabat senior yang mengambil daripada Aisyah adalah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Isteri Nabi
zaujatun ya'rifu Rasul fadlaha 'ala da'wah. Satu isteri yang mana Nabi SAW mengetahui kelebihan yang ada di dalam diri Aisyah untuk menyampaikan dakwah. Afala yanziluha manzilatan faridatan la tasilu ilaiha zaujatun ukhra yang tak sampai keagungan ataupun kelebihan ini pada isteri-isteri yang lain, melainkan hanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah radhiyallahu taala anha layaklah Nabi SAW kasih kepadanya walaupun pada ketika umurnya masih kecil, kerana terdapat kelebihan-kelebihan yang tak terdapat kepada wanita-wanita yang lain. Wa idza kana min at-tashri' ma yasluh lizawjah wa ghayriha fa min al-ahkam ma tastahyi al-mar'ah min al-istifham anhu min ar-rijal. Dan ada beberapa soalan yang mana ini jawapan hanya sesuai untuk isteri Nabi, dan juga pensyariatan ini apa yang sesuai sama ada daripada isteri Nabi sampaikan ataupun selain daripada isteri Nabi. Pensyariatan bukan khusus kepada isteri Nabi je, riwayat daripada isteri Nabi, tidak. Sama ada pensyariatan ni datang jalur riwayatnya daripada isteri Nabi yang mengambil daripada Nabi ataupun sahabat-sahabat yang mengambil sendiri daripada Nabi. Di antara hukum hakam, ada yang wanita ni malu untuk bertanya kepada lelaki dan tak sesuai bagi lelaki untuk menjawab soalan tu, melainkan wanita sahaja. Bal zaujatun lir Rasul, bahkan isteri kepada Nabi kadang-kadang akan menjawab soalan itu. Pernah sekali datang seorang perempuan di kalangan orang Ansar. Dia bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa aghtasilu minal haid? Bagaimana aku nak suci, nak basuh daripada haid ni, darah haid ni? Maka Nabi kata, khuzi firsatan mumassakatan faghsili thalathan. Kamu ambillah ambil satu kapas yang diletakkan minyak wangi, kasturi. Kemudian kamu basuh 3 kali, letak kapas tadi. Kemudian pada ketika itu Nabi SAW malu, fa'arada biwajhihi. Nabi malu nak menyatakan jawapan tadi, kemudian terus Nabi alihkan kepala dia ke tempat lain. Wa qala thumma tawaddu'i. Kemudian Nabi kata, kemudian hendaklah kamu berwuduk. Taqulu rawiyatul hadis. Periwayat hadis ini Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, fa akhadtuha fajazabtuha fa akhbartuha bima yuridun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi hanya bagi tahu apa? Teori. Praktikalnya mungkin agak sukar. Dan Nabi malu untuk perkara-perkara sulit seperti ini. Maka Aisyah bagi tahu, dia kata fa akhadtuha, aku pegang tangan dia, aku tarik dia. Dan aku bagi tahu dia apa yang Nabi nak sampaikan, bagaimana cara dia. Falazima idzan an yatalaqqa ahkamun nisa minar rasul adadun katsirun minhunna. Dan kalau begitu, yang menerima hukum hakam perempuan daripada Nabi ini adalah satu bilangan yang cukup banyak di kalangan isteri Nabi. Bila sebut tentang riwayat-riwayat mengenai wanita, hukum hakam mengenai wanita, kebanyakan daripada isteri Nabi. Idh al-qalil la yata'atta bihil maslahah wal ansab an yakun azwajan lahu lianna lizzawjat khasa'is biha yatamakkan minas su'al amma yalzimu bighairi istihya'in aw ta'affuf. Kerana isteri-isteri Nabi lebih sesuai untuk menjawab bagi pihak Nabi, kerana ini khusus bagi wanita, yang mungkin soalan yang ditanyakan tadi isteri Nabi yang akan jawab. Kerana bila wanita sama wanita, dia kurang malu. Bila lelaki menjawab soalan wanita, dia agak malulah. Tambah-tambah Nabi SAW malu Nabi lebih daripada anak dara. Anak dara tu kira dah malu zaman dulu. Nabi lebih malu daripada itu lebih. Wa kana minaz zawjat min ikhtirat litaklifin da'at ilaihi darurah litahqiqi maslahah diniyah wa ijtimaiyah. Kita nak bagi tahu isteri-isteri Nabi ni yang dipilih oleh Allah 11 orang. Walaupun kesemua akad nikah Nabi 13 orang, tetapi 2 ditolak, Nabi ceraikan.
yang kekal 11 orang, dan dipilih wanita-wanita 11 orang ini litaklifin, kerana ada satu tanggungjawab sebenarnya, da'at ilaihi darurah, yang mana mendorong tak dapat tidak untuk merealisasikan kemaslahatan agama dan juga kemasyarakatan. Kita lihat seperti mana dipilih Zainab binti Jahash, salah seorang daripada isteri Nabi radhiyallahu taala anha, lil qada ala mushkilati tabanni, kerana untuk memutuskan jawapan yang berlegar kemusykilan ini di kalangan orang Arab. Kemusykilan apa? Kemusykilan anak angkat. Falaqad kana ar-rajul yulhiqu binasabihi man yasha' fayu'tihi ismahu wa laqabahu. Seorang lelaki dia boleh ambil seorang anak, kemudian dia binkan dengan bin dia, nasabkan dengan, dia boleh binkan, nasabkan kepada siapa yang dia nak. Kemudian dia berikan nama anak tadi bin dengan bin dia, seolah-olah anak tadi bukan anak angkat, anak hakiki, anak yang sebenar dia. Bila berlaku anak yang sebenar, apa yang akan berlaku? Wa yatasawa ma'ahu fi kaffatil huquq. Maka bila itu bukan anak dia, dibinkan dengan dia, maka akan berlaku kesamarataan dalam hak. Maknanya anak dia dengan anak angkat sama. Kalau ayah dia mati, anak angkat pun dapat harta pusaka, anak kandung pun dapat. Sedangkan anak angkat tak ada apa-apa hubungan sebenarnya, tak ada dapat, tak dapat hak harta pusaka. Fatahrum alaihi zaujatul mutabanni ma'a annaha fil waqi' halalun lahu. Dan diharamkan isteri anak angkat, sedangkan dia sebenarnya halal. Isteri anak mereka, orang Arab pada zaman Nabi ini, mereka menganggap isteri kepada anak angkat adalah menantu sebenar. Sebenarnya tidak, bukan menantu. Sebab anak angkat ni tak ada kena-mengena dengan dia sebenarnya. Bila tak ada kena-mengena, anak angkat tersebut, isteri kepada anak angkat adalah bukan menantu kita. Memang menantu, tapi menantu angkat. Menantu angkat ni tak sama seperti menantu kandung. Bila kita ada anak, anak kita kahwin dengan seorang perempuan, maka itu menantu kita. Bila menantu tu kita tak boleh kahwin, itu dipanggil haram mu'abbad, selama-lamanya tak boleh kahwin. Walaupun isteri anak kita bercerai dengan perempuan tu, tetap tak boleh kahwin juga dengan menantu kita. Sebab kita ni dah dikira sebagai ayah mertua, seperti ayah betul. Dia tak boleh kahwin. Wa yarithu amwalahu wa hiya fi waqi'il amr laysat amwalu. Bila berlaku kematian, dia mewarisi harta ayah dia. Hakikatnya, realitinya tidak. Harta pusaka tak kena mengena dengan anak angkat. Kemudian dari segi mahram, tak ada kena mengena, dia adalah orang luar. Tidak ada kena mengena mahram anak angkat ni dengan ibu angkat ataupun ayah angkat. Maka fatakhtalitul ansab, maka akan bercampurlah nasab, dan dia mengambil apa yang bukan hak dia dan menyatakan hak dia. Jadi natijahnya buruk, sebab telah memakan harta orang lain. Allah Subhanahu wa taala beritahu dalam suratul Ahzab ayat yang keempat dan juga 5, ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi wa ma ja'ala azwajakumul laa'i tudhahiruna minhunna ummahatikum wa ma ja'ala ad'iyaakum abnaakum dzalikum qawlukum bi afwahikum wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil ud'uuhum liabaihim huwa aqsatu 'indallah fa in lam ta'lamu abaahum fa ikhwanukum fid din wa mawalikum. Allah Subhanahu wa taala, ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi, Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan seorang lelaki yang mempunyai dua hati.
Tak ada. Selalu, bukan selalu, satu orang mesti ada satu hati. Dia tak boleh dua. Seperti itu juga bila sebut tentang anak angkat, tak sama dengan anak kandung. Dari segi hukumnya berbeza. Jadi begitu juga dengan manusia, Allah Ta'ala tak ciptakan, tak sama. Allah Ta'ala tidak akan menciptakan satu manusia mempunyai dua hati. Wa ma ja'ala azwajakum, Allah Ta'ala tidak menjadikan isteri-isteri kamu yang kamu ziharkan, itu adalah ibu kamu. Jadi anak dalam masalah ini, orang pada zaman jahiliah, mereka nak ceraikan isteri, mereka ada alternatif lain. Alternatif bagaimana? Mereka zihar, buat zihar. Zihar ini tidak terkenal pada zaman kita. Hukum ni tak terkenal, tapi masih dipakai. Makna siapa yang kata punggung dia ataupun belakang dia sama benda-benda yang tersembunyi, sama macam ibu dia, maka itu zihar. Zihar kafarahnya besar lah. Zihar kafarahnya agak besar, kerana zihar ini satu amalan perbuatan jahiliah untuk menceraikan isteri. Quran bagi tahu ibu kamu sebenarnya bukan isteri kamu. Isteri kamu sebenarnya bukan ibu kamu. Tidak sama isteri dan juga ibu. Begitu juga tak sama anak angkat dan juga anak kandung. Wa ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum dzalikum qawlukum bi afwahikum. Apa yang anak kandung kamu itu adalah bukan anak kamu. Dzalikum qawlukum bi afwahikum, itulah perkataan kamu dengan mulut kamu. Maksudnya pada manusia pada zaman Nabi ini, mereka binkan anak angkat mereka dengan anak mereka. Itu yang biasa berlaku pada pertuturan ataupun perkataan mereka. Wallahu yaqulul haq, Allah Ta'ala mengatakan perkara yang benar. Wa huwa yahdis sabil, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan jalan yang benar. Ud'uuhum liabaihim, kamu panggillah mereka. Liabaihim, kamu panggillah mereka liabaihim, nisbahkan, dibinkan dengan ayah mereka. Huwa aqsatu indallah, dia adalah lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana benih dia benih ayah dia, bukan benih ayah angkat dia. Fa illam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid dini wa mawalikum, jika kamu tak tahu ayah mereka, fa ikhwanukum, mereka itu adalah saudara kamu dalam agama. Jadi di sini menunjukkan hukum pada zaman jahiliyah ini, yang pertamanya terkenal dengan zihar, yang keduanya terkenal anak angkat dibinkan dengan anak mereka. Dalam perkahwinan, tuan-tuan, bila ada anak perempuan ni, bila ada anak perempuan, kita akan minta yang pertama sekali sign wali dia. Siapakah sign wali? Iaitu ayah dia kalau masih hidup. Bukan ayah angkat dia, walaupun semenjak daripada kecil sampailah besar dia duduk dengan ayah angkat dia. Sampai pernah pada bulan lepas seorang yang saya nikahkan, dia tak bin dengan ayah angkat dia. Nama dia sekali dengan nama ayah angkat dia. Nama dia dengan nama ayah angkat. Dia tak bin, tapi dia tak nama ayah angkat lah. Tapi bila kita nak minta persetujuan, adalah kita akan minta persetujuan daripada wali yang sebenar. Wali sebenar ayah dia masih hidup, walaupun tak berada di Kuala Lumpur ni, tapi masih hidup. Bila masih hidup, maka diguna pakai sign dia ataupun persetujuan dia. Kalau ayah dia tak setuju perkahwinan, maka naik ke mahkamah lah, ke mahkamah syariah, kerana perkahwinan ini perlu persetujuan daripada wali. Satu perkara yang penting. Cuma dalam isu ini sebahagian kita katakan memanglah dari sudut undang-undangnya perlu ada wali yang hadir untuk sign depan kita. Kadang-kadang atas pertimbangan tuan-tuan lah. Sebab kalau wali duduk jauh, takkanlah semata-mata datang untuk sign. Itu memang prosedur yang sebenar.
Itu prosedur yang sebenar. Tapi atas pertimbangan kita nak mudahkan urusan orang. Bila mudahkan urusan selagi mana tak bercanggahan dengan hukum dan undang-undang, maka itu yang kita nakkan. Bila mana wali dia duduk jauh dan wali dia akan hadir dalam majlis perkahwinan, maka kita mudahkan. Kita macam mana kita mudahkan? Kita buat video call. Tanya dia siapa nama haji, siapakah baca nombor IC, kemudian confirmkan betul tak ada sign borang. Maka kalau betul, kita mudahkan urusan. Sebab dia akan datang pula, mungkin 2-3 minggu lagi nak kena datang pula sekali lagi untuk majlis pernikahan anak dia. Jadi kita pemudahkan. Itu yang Allah yang Nabi berkata, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhih. Pertolongan Allah sentiasa bersama kita selagi mana pertolongan kita bersama dengan saudara kita. Sebahagian melainkan dalam bab harta. Bila berlaku satu kematian, ia akan sign. Kalau dia dah berlaku kematian ni, ada beberapa perkara yang tuan-tuan perlu tahu. Contohnya setiap bank ini memang prosedur dia lain-lain lah. Tapi bila mana duit dalam jumlah yang besar, bank takkan bagi kepada waris. Kebanyakan bank, walaupun 1-2 bank ada yang membenarkan, tapi kebanyakannya tidak membenarkan satu jumlah yang besar dikeluarkan. Maka perlu kepada surat kuasa. Surat kuasa ni siapa yang boleh keluarkan? Mahkamah boleh keluarkan surat kuasa. Bila mahkamah boleh keluarkan surat kuasa, siapa yang mahkamah tersebut akan keluarkan atas arahan siapa? Sama ada amanah raya ataupun PPK, pusat pusaka kecil. Dan satu lagi adalah mahkamah syariah sendiri, mahkamah syariah. Jadi tuan-tuan, ada beberapa pilihan. Selalu orang nak mengelakkan daripada amanah raya, sebab amanah raya ni bila mana diswastakan ni, tuan-tuan tahulah, cas dia pun dia bukan cas persen, berapa persen yang tetap, ikut atas harta. Jadi agak jumlah yang besar. Dan pilihan yang kedua ke PPK, pusat pusaka kecil. Pusat pusaka kecil pun tak semua dia boleh buat, melainkan si mati ada meninggalkan tanah ataupun rumah di wilayah persekutuan. Kemudian tak semestinya di wilayah persekutuan, di mana-mana negeri lah. Kalau mana-mana, kalau dekat Kedah, terpaksa tuan-tuan pergi Kedah. Tak ada cara lagi untuk semua buat urusan dekat sini. Semua dekat mana negeri yang dia ada tanah, dekat situ kena buat. Dan yang ketiganya melalui mahkamah. Dan melalui mahkamah ni dia tak sama. Yang melalui mahkamah, semua adik-beradik kena sign di hadapan hakim. Sebab melibatkan harta, boleh bawa kepada pembunuhan. Dalam bab perkahwinan pun bab isu besar, tapi tak sampai tahap bunuh lagi. Dalam bab harta ni mungkin kita boleh buat video call, seperti dalam bab perkahwinan boleh buat video call, tapi nak menunjukkan harta ni satu bab yang sangat penting. Dia tak boleh video call, kena sign depan hakim. Menunjukkan semua adik-beradik setuju. Semua adik-beradik kena ada. Tidak kira lah berada di London ke England ke, kalau seorang tak jatuhkan, dia tak letakkan sign dia, maka akan bertangguhlah kes tersebut sampailah berapa lama, sampailah semua adik-beradik jadi. Sebab itu benda harta ni benda yang agak berat lah, susah. Walam yakun al-arabi yatasawwar an yatazawwaj al-ab. Tidak jadilah orang Arab itu menggambarkan ayah akan berkahwin dengan menantu angkat dia. Menantu angkat dia, makna menantu kepada anak angkat dia. Itu tidak tergambar di kalangan orang-orang Arab pada zaman Nabi. Dikira sebagai satu perkara yang haram lah. Falau sadara hadha min insan adi, kalau manusia biasa buat, pasti mereka berada dalam keraguan dan mereka mengatakan ini perkara yang tak betul, perkara yang salah, haram. Dan kadang-kadang yata'awwalahu aw yukhrijuhu ala makhraj ghairu sahih. Kadang-kadang dia takwilkan, dia memberi hukum satu fakta yang tak betul. Tetapi bila lahirnya perbuatan tersebut daripada Nabi,
Nabi yang berkahwin dengan menantu kepada anak angkatnya sendiri, maka yakunu awqa' fi nafsi wa aqwa fi dalalah ala ibtali hadhihi al-'adah, menunjukkan diri ni percaya yang lebih kuat sebab Nabi sendiri buat. Bila Nabi sendiri buat, menunjukkan perkara ini betul, bukan perkara ni salah. Kalau manusia biasa buat, oh mungkin betul, mungkin salah. Bila Nabi buat, menunjukkan ini adalah betul, ini adalah fakta yang sebenar. Wa ad'a ila an yataqabbalahu al-muslimun, maka orang Islam akan terima inilah perkara yang sebenarnya, hukum yang sebenarnya, maka terlerailah kemusykilan yang berlegar di kalangan orang Arab pada ketika itu. Dalam isu ini menunjukkan seolah-olah lisanul hal afsah min lisanil maqal. Perkara praktikal itu lebih memberi kesan daripada kita sebut saja. Dia sama juga tuan-tuan, bila mana sebut tentang kita berkahwin dengan seorang perempuan, isteri kita ni, isteri kita ni ada mak, betul mak tiri pun ada. Makna ayah dia kahwin dua lah. Mak tiri pun ada, mak betul pun ada. Bila mana ayah dia ceraikan isteri nombor dua, maknanya mak tiri dia, maka kita boleh kahwin dengan mak nombor dua tu. Sebab apa boleh kahwin? Kita kahwin dengan anak dia, itu bukan anak dia, itu anak tiri dia. Yang mak nombor dua tu kita boleh kahwin, sebab itu bukan mak mertua kita. Dan dia juga dianggap sebagai mahram, dianggap sebagai tidak mahram, tak boleh kita salam dengan dia. Sebab itu dalam bab hukum hakam ni, bila kita berkahwin dengan seorang perempuan, dia pula ada dua mak, jadi kita hari raya kita salam semua. Jadi mak yang kedua tu, mak kedua isteri kita, mak tiri dia, itu bukan mahram kita, kita tak boleh salam dengan dia. Bahkan kita boleh kahwin dengan dia. Selepas sama ada ayah mertua kita mati ataupun ayah mertua kita cerai dia. Ini menunjukkan dia bukan mak kita. Kalau mak kita, kita tak boleh kahwin. Kalau mak mertua kita tak boleh kahwin. Bila sebut mak dia tak boleh kahwin selama-lamanya. Inilah perkara pertama kita nak bagi tahu dalam kisah Zainab binti Jahash, nak memadamkan kemusykilan yang berlegar dalam pemikiran orang Arab pada ketika itu, tak boleh berkahwin dengan menantu pada anak angkat. Sebab Zaid bin Harisah ni datang jumpa Nabi, mengadu kepada Nabi. Dia tidak ada kesefahaman di antara dia dan juga Zainab binti Jahash. Anak angkat Nabi nama Zaid. Zaid bin Harithah. Dia berkahwin dengan seorang perempuan, Zainab binti Jahash. Bila kahwin dia mengadu dengan Nabi. Kita lihat ayat Quran menyebutkan, likaila yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji ad'iyaihim idza qadaw minhunna watara wa kana amrullahi maf'ula. Sebelum ni ayat dia panjang. Dia beberapa kali datang dengan Nabi, mengadu dengan Nabi lah, dia nak cerai dengan isteri dia ni. Nabi kata, jangan loh, kamu bertakwa kepada Allah, wattaqinallah. Nabi kata apa? Antakhsyahullah, kamu takutlah kepada Allah, kamu jaga dia elok-elok. Kemudian dia dah beberapa kali datang jumpa Nabi, memang tak ada kesefahaman di antara dia dan juga isteri Zainab binti Jahash. Dan pada ketika tu Nabi nak kahwin dengan anak angkat dia, tapi Allah Ta'ala tak zahirkan lagi. Tak zahirkan lagi. Allah Ta'ala sembunyikan perkara ni. Sampai satu masa, bila dah habis iddah Zainab, Zainab binti Jahash, iddah dia dah habis, maka pada ketika itu Allah Ta'ala yang nikahkan sendiri Nabi dengan Zainab binti Jahash. Maka pada ketika itu barulah orang-orang Islam tahu, anak angkat, menantu kepada anak angkat ni kita boleh nikah. Wa kana amrullahi maf'ula, inilah ketetapan yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh diubah. Walamma taharraja an-nabi min hadha az-zawaj fi awwal al-amr, mula-mula Nabi sendiri pun rasa bersalah tau, berkahwin dengan menantu pada anak angkat. Yalah, bila semua orang Arab ni mereka menganggap perkara-perkara aib, perkara yang salah, tak boleh kahwin dengan menantu sendiri.
Maka Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu perkahwinan ini adalah dengan perintah Allah. Bila dengan perintah Allah, ini adalah satu risalah dakwah menunjukkan dibenarkan halal berkahwin dengan menantu anak angkat. Tuan-tuan kena faham, ini adalah bab menantu anak angkat, bukan menantu kita. Bukan menantu kita. Menantu kita tak boleh kahwin, menantu anak angkat. Maka tak sepatutnya an yata'akhkhar rasul atau yataharraj. Tak sepatutnya bagi Nabi dia rasa bersalah. Sebab itu perintah Allah. Ma kana 'alan nabiyyi min harajin fima faradallahu lah. Tak sepatutnya kepada Nabi rasa berdosa bersalah. Fima faradallahu lah, mengenai apa yang Allah Taala perintahkan, fardukan kepadanya. Sunnatullahi fil ladzina khalau min qabl. Itulah sunnatullah. Sunnatullah Rasul sebelum daripada ini. Maknanya Nabi bukan buat benda yang baru. Sebenarnya sebelum daripada ini pun Rasul-Rasul mengikut apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada mereka. Wa kana amrullahi qadaran maqdura. Perintah Allah adalah satu ketetapan yang telah diputuskan. Nabi SAW ada ketika bermesyuarat dengan isterinya, idza ta'azzamatil umur, bila mana keadaan situasi menjadi sempit, dalam keadaan terdesak, maka pada ketika itu Nabi akan bermesyuarat dengan isterinya, akan berbincang. Fayushirna alaihi birra'yis sa'ib. Maka isteri-isteri Nabi ini, mereka akan menunjukkan, akan mengisyaratkan kepada suatu pandangan, idea yang bernas. Falaqad salahan nabi ahla makkah wa kataba kitabahul masyhur fi sulhil Hudaybiyah. Nabi SAW telah membuat satu perjanjian, ikatan perdamaian di antara penduduk Mekah, dan Nabi telah tulis satu surat. Nabi suruh penulis Nabi tulis satu surat mengenai dengan perjanjian Hudaybiyah ini. Wa ghaba 'anil muslimin fi dhalikal waqt hikmatu hadha sulh. Maka telah hilanglah pada ketika itu hikmah perdamaian ini. Sebab apa hilang hikmah perdamaian ini pada waktu itu? Kerana orang Islam tak boleh sabar tau. Sebab tak dibenarkan, visa tak diberikan kepada penduduk Mekah, sahabat-sahabat Nabi 1400 orang nak pergi menunaikan umrah, tiba-tiba ditahan, disekat, tak boleh masuk. Hilang kesabaran mereka. Fa asabahum ba'dul gham wat tarahi idh kanu yuriduna isti'malul quwwah wa ada'ul umrah wa dukhul Makkah. Sahabat-sahabat Nabi mereka pandang rasa kesedihan, rasa nak marah kepada orang-orang Quraisy ini, sehingga mereka ni kalau tak ada Nabi, mereka sanggup menggunakan kekuatan yang mereka ada untuk berperang, untuk menunaikan, semata-mata untuk menunaikan umrah dan juga masuk Mekah. Tapi Islam tak ajar itu. Nabi tak ajar benda ini, kerana perintah yang Nabi dapat, buat perjanjian Hudaybiyah, bukan gunakan kekuatan. Sebab kita nak buat umrah, bukan kita nak pergi berperang. Kemudian Nabi SAW minta kepada sahabat-sahabat 1400 orang. Apa yang Nabi minta kepada mereka? Bayar dam. Sebab bila mana telah disekat nak pergi umrah, tiba-tiba dalam perjalanan disekat, tak sampai niat umrah tadi. Bila tak sampai, kena bayar dam lah. Bila kena bayar dam seekor kambing, Nabi suruh sahabat-sahabat sembelih setiap seorang seekor kambing, bayar dam, sebab tak dapat menunaikan umrah. Dan Nabi perintahkan cukur rambut sebagai tahallul. Falam yaqum minhum rajulun, seorang sahabat pun tak bangun melaksanakan perintah Nabi. Nabi suruh 3 kali sembelih kambing, cukur rambut, seorang pun tak ada yang bangun. Pada ketika itu Nabi pun rasa sedih, suruh sahabat-sahabat tak nak buat. Fadakhala ala Ummi Salamah. Maka Nabi masuk bertemu dengan isteri dia, Ummi Salamah. Maka Nabi sebutlah tentang perkara ini. Sahabat-sahabat Nabi begitu sedih sampai aku cakap pun mereka tak nak dengar ni. Maka apa jawapan Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha? Ummu Salamah kata, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, ukhruj ilal muslimin, kamu keluar dulu kepada orang-orang Islam, thumma la takallam ahadan hatta tanhar badanataka
wa tad'u haliqaka fayahliquka. Kamu keluar dulu wahai Nabi. Jangan kamu cakap sepatah pun kepada seseorang. Apa yang kamu buat, kamu sembelih binatang korban kamu sebagai dam, kemudian kamu cukur rambut kamu, maka manusia akan ikut. Faqaraja Nabi buat apa yang disarankan oleh isterinya Ummu Salamah. Nabi sembelih binatang sebagai dam dan juga Nabi cukur rambut dia. Falamma ra'al muslimun zalik, bila mana sahabat-sahabat Nabi lihat Nabi buat, mereka terus bangun, mereka sembelih binatang korban mereka, mereka sembelih kambing mereka, dan juga mereka cukur rambut mereka. Ini menunjukkan perbuatan secara praktikal itu kadang-kadang lebih memberi kesan. Seperti mana dalam bab perkahwinan dengan menantu angkat tadi yang berlaku kepada Zainab binti Jahash, Allah Ta'ala nak tunjukkan, Allah Ta'ala nak tunjukkan apa? Kalau sekadar hukum, mungkin manusia sukar untuk terima. Tapi Allah Ta'ala beri sendiri, Nabi sendiri kahwin dengan menantu angkat Nabi. Maka pada ketika itu lebih memberi kesan kepada masyarakat Arab yang menganggap hukumnya haram pada ketika itu. Sama dengan kisah Ummu Salamah ini. Bila mana orang Islam dalam sahabat Nabi dalam keadaan begitu sedih, tak dapat masuk Mekah, tak dapat menunaikan umrah, kena batalkan niat mereka, kena bayar dam lagi. Maka Ummu Salamah beri saranan kepada Nabi, kamu dulu buat, baru sahabat-sahabat lain ikut. Adif ila dhalika anna kathiran minal ayat wal ahkam. Ini menunjukkan kebanyakan hukum hakam. Sebahagian ayat-ayat Quran mengenai hukum hakam diturunkan disebabkan isteri-isteri Nabi. Ummu Salamah bersaksi mengenai dengan pembukaan Khaybar. Ummu Salamah kata bersama dengan wanita-wanita, laitallah kataba alaina al-jihad kama kataba ala rijal fayakunu lana minal ajr misla ma lahum. Dalam pembukaan Khaybar pada tahun yang ke-7 Hijrah, Khaybar yang ke-6 atau ke-7 lebih kurang itulah, tahun yang ke-7, dia selepas daripada Hudaibiyah yang ke-7. Ummu Salamah pernah menyatakan hasrat dia kata, alangkah bagusnya kalaulah Allah Ta'ala ini memfardukan kepada kita ni jihad, kaum-kaum wanita ni berjihad sama dengan laki-laki. Sudah pasti kita akan mendapat ganjaran yang besar seperti mana orang laki-laki dapat. Maka ayat Quran turun dalam surah An-Nisa ayat 32, wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd lirrijali nasibun mimma iktasabu walinnisa'i nasibun mimma iktasabn was'alullaha min fadlih innallaha kana bikulli syai'in alima. Allah Ta'ala kata janganlah kamu bercita-cita sesuatu yang Allah Ta'ala melebihkan sebahagian di kalangan kamu ke atas sebahagian yang lain. Bagi orang lelaki, dia ada bahagian dia, apa yang mereka usahakan. Bagi perempuan, mereka ada bahagian mereka, apa yang mereka usahakan. Was'alullaha min fadlih, kamu mintalah kepada Allah kurniaan yang Allah Ta'ala berikan kepada bahagian masing-masing. Di dalam ayat ini menunjukkan isteri Nabi pernah luahkan satu perkara dia nak seperti mana orang laki-laki punya. Sebab ibadat laki-laki ganjaran dia besar, nak perbuatan macam orang laki-laki, tapi perempuan tak sesuai berjihad. Maka Allah Ta'ala kata, beri teguran, portion setiap manusia taklif, pertanggungjawaban dah ada bahagian masing-masing. Laki ada tanggungjawab dia, perempuan ada tanggungjawab dia. Tak perlu perempuan nak macam laki-laki, tak perlu laki-laki nak macam perempuan. Kemungkinan hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dia mentafsirkan nasibul iktisab, bahagian pekerjaan lelaki, pekerjaan perempuan. Seperti mana diriwayatkan daripada Nabi SAW. Diriwayatkan daripada Nabi bahawa Nabi pernah bersabda, apa dia? Innallaha katabal ghirah 'alan nisa. Sesungguhnya Allah Ta'ala menetapkan, menciptakan rasa cemburu ni kepada orang perempuan. Wal jihad 'ala rijal. Allah Ta'ala fardukan jihad ini untuk orang laki-laki. Faman sabara minhunna imanan wa ihtisaban kana lahu mislu ajri syahid. Siapa yang bersabar
Siapa yang bersabar di kalangan mereka dalam keadaan dia beriman, mengharapkan pahala daripada Allah, maka bagi dia seumpama ganjaran orang mati syahid. Sebab perempuan ada sifat cemburu, kontrol sifat cemburu tu, maka akan dapat ganjaran seperti mati syahid. Orang lelaki difardukan jihad, maka bersabar pergi jihad juga, maka Allah Ta'ala akan beri ganjaran seperti ganjaran mati syahid. Hadis ini riwayat daripada Imam At-Tabarani. Kita katakan tugasan yang susah dalam mendepani risalah kenabian ini, kerana itu Allah Ta'ala tidak membiarkan isteri-isteri Nabi begitu saja. Allah Ta'ala pantau pergerakan mereka. Allah Ta'ala lihat bagaimana mereka berkumpul. Wa ma tahaddatsat bihi nufusuhun, apa yang terlintas di hati mereka. Semua itu dalam pemantauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya Allah Ta'ala nak mereka ini tak nak sibuk dengan perkara lain, bukan perkara risalah dan juga perkara yang membantu Nabi. Dan Allah Ta'ala tak nak mereka ini menjadi penghalang untuk berjalannya dakwah dan tersebarnya risalah dakwah Nabi. Pernah satu kali isteri-isteri Nabi berkumpul, dan mereka nak nafkah mereka diberi penambahan ekstra. Maka pada ketika itu Nabi berasa amat sedih. Perbuatan isteri-isteri Nabi ni, madu-madu Nabi, membuatkan Nabi berasa amat sedih. Maka ayat Quran turun dalam suratul Ahzab. Ya ayyuhan nabi, wahai Nabi, qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha. Katakanlah wahai Rasulullah kepada isteri-isteri kamu, sekiranya kamu wahai isteri-isteri aku, kamu nak kehidupan dunia, kamu nak perhiasan dunia, fata'alain, datang sini. Umatti'akunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Aku akan beri bayaran mut'ah kepada kamu, sagu hati, dan aku akan ceraikan kamu dengan cara yang baik. Bukan memudaratkan kamu, aku nak lepaskan kamu dengan cara yang baik. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulah, sekiranya kamu nak Allah, kamu nak Rasul, wad daral akhirah, kamu nak syurga di hari akhirat nanti, fa innallaha a'adda lil muhsinat, bersabarlah kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan untuk orang-orang yang baik ini, menyediakan ajran azima, ganjaran yang besar, iaitu syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka fabada ar-rasul bi Aisyah, Nabi mulakan dengan Aisyah sebab dia masih kecil, dia yang paling muda. Khairi da'iyatin lillah wa li rasulih. Dan dia adalah sebaik-baik pendakwah. Jadi Nabi SAW mulakan dakwah dengan Aisyah. Fakhtarat Allah, maka bila diberi tawaran kepada Aisyah, mana kamu nak, dunia ataupun Allah dan juga Rasul? Maka Aisyah berkata, aku nak Allah dan juga Rasul dan juga hari akhirat. Kemudian barulah disusul dengan madu-madu yang lain, semua jawapan yang sama, nak Allah dan juga Rasul. Maka Al-Quranul Karim sentiasa memberi nasihat, peringatan, tazkirah kepada isteri Nabi ini tentang tanggungjawab, tugasan yang mana mereka ini ketika mana bersama dengan Nabi SAW. Dan ada ketikanya Quran memberi sedikit gertakan kepada mereka, sehingga mereka melepaskan diri daripada cengkaman perhiasan dunia ini. Quran memberi teguran dalam ayat 32 suratul Ahzab. Ya nisa'an nabiyyi lastunna ka ahadin minan nisa'i in ittaqaitun fala takhda'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa. Wahai isteri-isteri Nabi, bukanlah kamu seperti wanita-wanita lain. Isteri, walaupun kamu perempuan, tetapi level kamu lain, martabat kamu lain, kamu tak seperti wanita lain. Ini taqaitunna, sekiranya kamu bertakwa kepada Allah, maka ganjaran dilebihkan. Kalau kamu buat dosa, dosa juga digandakan, sebab kamu tak sama seperti level wanita-wanita lain.
fala takhda'na bil qaul, jangan kamu lemah lembut dalam percakapan dengan lelaki ajnabi. Jangan kamu menggunakan suara yang menggoda. Fayatma alladhi fi qalbihi marad, kerana perkara tersebut akan memberi mudarat kepada kamu. Bila mana orang-orang munafik yang hatinya lemah, imannya lemah, mereka akan buat jahat kepada kamu. Dalam ayat-ayat yang lain Allah Ta'ala beri teguran kepada isteri-isteri Nabi. Asa rabbuhu in talaqakunna an yubdilahu azwajan khairan minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin thayyibatin wa abkara. Kemungkinan Tuhan, iaitu Allah Subhanahu wa taala, sekiranya Nabi ceraikan kamu, wahai isteri Nabi, sekiranya Nabi ceraikan kamu, Allah Ta'ala gantikan isteri yang lebih baik daripada kamu, seorang Muslim, seorang yang beriman, seorang yang taat, yang bertaubat, yang rajin beribadat, yang rajin berzikir, yang janda dan juga yang daru. Ini sedikit gertakan kepada mereka. Dalam suratul Ahzab juga, wahai perempuan, man ya'ti minkun nabi fahishatin mubayyinah, siapa melakukan perkara mungkar, perkara fahsya yang jelas, maka digandakan dosa mereka, kerana mereka tak sama level seperti wanita-wanita lain. Wa kana zalika 'ala Allah yasira, nak menggandakan azab ini mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW pernah menceraikan Amurah Al-Kilabiyah, isteri Nabi, yang mana 13 isteri Nabi, 2 orang diceraikan. Salah seorangnya adalah Amurah Al-Kilabiyah. Nabi tak menyetubuhi dia. Ketika mana dia datang kepada Nabi, fasta'azat billahi minhu, maka dia minta berlindung dengan nama Allah Subhanahu wa taala daripada Nabi. Bila dia minta berlindung, mana dia tak nak Nabi, mana dia tak sesuai untuk Nabi, maka Nabi ceraikan dia. Dan dia antara wanita yang tidak dipilih menjadi isteri Nabi, kerana nak menjadi isteri Nabi ni lepas beberapa tapisan dah sebenarnya. Li'annaha azharat bidzalika annaha laysat ahlan, kerana Allah Ta'ala sisihkan dia kerana dia tak layak dia bersama dengan madu-madu yang lain. Nabi SAW pernah menceraikan seorang isteri Nabi, iaitu Hafsah binti Umar, anak kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Tatliqatan, satu talak Nabi jatuhkan kepada dia. Li amrin, kerana satu urusan agama. Sebab Nabi bila berlaku pertembungan urusan dunia dengan agama, Nabi akan kedepankan agama. Jadi Hafsah ni ada sedikit krisis dengan Nabi, maka Nabi kedepankan urusan agama, Nabi ceraikan dia. Falaqad afshat sirran li Rasulillah, maka sesungguhnya telah tersebarlah secara diam-diam penceraian ini kepada Nabi kepada sahabat-sahabat yang lain. Walam yubali bi annaha ibnatu Umar, Nabi tak peduli dia anak Saidina Umar. Saidina Umar ni antara rakan baik Nabi. Nabi tak peduli bila mana urusan agama dikedepankan berbanding urusan dunia. Walam yaghdab Umar radhiyallahu taala anhu tak marah kepada Nabi. Bahkan dia marah kepada anak dia. Dia kata apa? Ma ya'ba'ullahu bi Umar wa banatihi ba'daha. Aku cukup risau, Allah Ta'ala tak peduli dah Umar dan juga anak perempuannya selepas daripada ini. Sebab apa? Sebab Nabi murka. Bila Nabi murka, Allah Ta'ala akan murka. Sebab kemurkaan Allah bergantung kepada kemurkaan Nabi. Jadi Saidina Umar takut. Waraddaha Rasul ba'da an tabat. Kemudian Nabi rujuk balik Hafsah binti Umar selepas mana dia telah bertaubat, dia telah kembali kepada Nabi. Wahaddadaha, dan Nabi memberi sedikit nasihat kepada dia. Wahaddadaha Umar radhiyallahu taala anhu biqaulihi, maka Saidina Umar pernah memberi isyarat gertakan kepada anak dia. Saidina Umar kata apa? In talaqaka Rasulullah marratan thaniyatan la ukallimuka abadan. Kalaulah selepas ini Nabi ceraikan kamu untuk kali yang kedua, selama-lamanya aku tidak akan bercakap dengan kamu, wahai Hafsah. Ini menunjukkan Nabi Sayyidina Umar cukup tegas dengan anak perempuan dia. Maka bolehlah kita katakan di sini, selepas mana kita bentangkan beberapa
perkara mengenai dengan isteri-isteri Nabi, madu-madu Nabi, semuanya adalah maslahat dakwah. Bukan hanya untuk memuaskan nafsu, tidak, tapi setiap seorang isteri Nabi yang Nabi berkahwin ada dia punya tanggungjawab, ada portion dia dalam agama ini, seperti mana Zainab, Ummu Salamah dan juga isteri-isteri yang lain. Ketika mana tersebarnya dakwah, setiap seorang di kalangan isteri Nabi ada bahagian portion masing-masing menyempurnakan bahagian mereka. Sampailah agama semua sempurna, maka Nabi dilarang untuk berkahwin dah. Sampai Quran memberi teguran kepada Nabi, bila dah sempurna dakwah, maka Quran kata la yahillu lakan nisa'u min ba'du wala an tabaddala bihinna min azwaj. Tak halal bagi kamu wahai Rasulullah berkahwin selepas daripada ini. Dah cukup sebelah orang, dah cukup, agama dah sempurna. Wala an tatabaddala bihinna min azwaj, dan kamu tak boleh tukarlah, tak boleh cerai, kahwin lain, ganti tempat yang sebelah saya, tidak dibenarkan lagi. Itu antara mulianya isteri-isteri Nabi. Banyak lagi beberapa orang isteri Nabi kita dapat sebutkan di sini, masa amat mencemburui kita. Cukup sekadar ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kefahaman kepada saya dan juga tuan-tuan. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah surat dan juga suratul Asr. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.